Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya, Mavitra, kaunselor pelatih dari Unit Kaunseling dan Kerjaya dengan anda pada hari ini untuk program 10 minit bersama kaunselor. Kali ini kita akan melihat kepada sebuah tajuk yang sangat menarik iaitu berkenaan Who Am I? Personality Disorder. Jom ikuti saya pada video ini. Okey semua, sebelum saya kongsikan lebih tentang personality disorder, adakah anda tahu apa maksud personality disorder? Personality disorder merupakan seseorang yang mempunyai corak pemikiran yang sangat rigid dan tingkah laku yang kurang sihat. Okey, selain daripada tidak konsisten, mereka juga menghadapi masalah dalam melihat dan mengaitkan antara orang dan situasi. Apabila sesuatu situasi terjadi, mereka mempunyai masalah untuk membuat keputusan di sana juga kerana mempunyai masalah berkaitan. Okey. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai batasan yang sangat ketara apabila datang kepada membina hubungan, tidak kisahlah hubungan kawan ataupun hubungan percintaan. Mereka mempunyai batasan yang sangat ketara terhadap itu dan juga apabila melibatkan kepada social environment, aktiviti-aktiviti sosial seperti di tempat kerja ataupun di sekolah, mereka tidak dapat bersosial seperti yang lain. Sebelum saya lanjutkan lagi dalam topik ini berkenaan personality disorder, anda semua harus tahu apakah perbezaan antara seseorang yang mengalami personality disorder dan seseorang yang mengalami kecelaruan dalam personality diri mereka. Sebagai kaunselor, saya banyak mendengar tentang klien yang datang kepada sesi kaunseling dan kongsikan tentang mereka tidak kenal akan diri mereka. Adakah mereka jenis yang introvert atau extrovert, atau adakah mereka jenis yang sangat berdisiplin ataupun easy go lucky, go with the flow je orangnya, ataupun adakah diorang sangat jenis yang suka bersendirian ataupun jenis yang suka berkumpulan. So, dengan bantuan kaunselor yang mereka berjumpa, mereka akan lebih mengenali tentang personality diri mereka. Namun, ada sesetengah kes di mana klien datang ke sesi kaunseling dan mereka sebenarnya mempunyai simptom-simptom yang ketara terhadap beberapa jenis personality disorder. Okay. Jadi, mari kita lihat kepada apakah jenis-jenis personality disorder. Jom. Okay, baiklah. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang personality disorder, terdapat banyak jenis personality disorder. Namun dalam video ini, saya akan kongsikan 3 kluster yang utama dalam personality disorder. Jadi, yang pertama adalah kluster A. Kluster A adalah merupakan personality disorder di mana seseorang itu mempunyai masalah untuk mengaitkan diri mereka dengan orang lain dan mempunyai sikap perbuatan yang ditunjukkan itu lain daripada lain dan sangat rigid. So di sana kita boleh lihat yang mereka mempunyai personality disorder jenis cluster A. Sebagai contoh, apakah contoh-contoh dalam personality disorder cluster A? Sebagai contoh, mereka yang mempunyai paranoid personality disorder. Kalau anda lihat, mereka yang mempunyai paranoid personality disorder, mereka akan bersikap aneh dan mempunyai sikap perbuatan yang ditunjukkan itu sangatlah lain daripada lain, yang kita boleh katakan macam pelik lah, kenapa perangai dia macam tu. So itu adalah contoh-contoh mereka yang mempunyai personality disorder cluster A. Seterusnya kita akan lihat kepada cluster B. Secara umumnya apabila kita melihat kepada cluster B personality disorder, mereka mempunyai masalah untuk regulate emosi mereka sendiri dan selalu bertukar pendapat antara positif dan negatif pandangan orang lain. Sebagai contoh apabila dalam sesuatu situasi, mereka yang mempunyai cluster B personality disorder, mereka pada awalnya akan bersetuju kepada rakan yang memberi pendapat yang agak positif. Namun apabila datangnya pihak yang seterusnya yang memberi pendapat yang negatif, contohnya, mereka mudah untuk teralih pandangan begitu. So mereka tidak konsisten dalam apa yang mereka ingin melihat. Okay. So sebagai contoh, apa contoh-contoh cluster B personality disorder? Mereka
antara contoh-contoh cluster B personality disorder adalah mereka yang mempunyai masalah borderline personality disorder. So, anda mesti pernah dengar tentang borderline personality disorder. Mereka mempunyai personality yang berbeza dan itu adalah disebabkan mereka mempunyai masalah untuk regulate emosi mereka sendiri. Bukan saja mereka yang mempunyai borderline personality disorder bukan saja mempunyai masalah untuk regulate emosi mereka sendiri, namun seperti yang saya katakan tadi, mereka juga ada masalah untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak. Seterusnya adalah cluster C personality disorder yang terakhir. Jadi, cluster C personality disorder adalah mereka yang mempunyai masalah takut dan gelisah yang sangat melampau dan sangat persisten. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai avoidant personality disorder, mereka terlalu takut dan terlalu gelisah terhadap diri mereka sendiri dan keadaan sekeliling sehingga mereka hanya terkurung dalam diri mereka dan tidak bergaul dan tidak berhubung dengan dunia di luar sana. So, disebabkan perasaan takut dan perasaan gelisah yang sangat tinggi, sampaikan mereka just avoid semuanya dan terkurung dalam diri mereka sendiri. Anda mungkin tanya-tanya, apa yang boleh menyebabkan someone mengalami personality disorder yang saya kongsikan tadi? Terdapat banyak faktor sebenarnya yang membawa kepada mereka yang mengalami personality disorder tersebut. Antaranya, apabila kita bercakap secara biologically, boleh dikatakan ia turun-temurun daripada keluarga. So, daripada genetic factor. So, sekiranya dalam family, dalam keluarga, ada yang mempunyai masalah seperti begini, ada peluang untuk jin mereka diturunkan kepada keturunan yang akan datang. Seterusnya kita boleh lihat adalah faktor environment dan cultural factor. Environment sebagai contoh di mana tempat individu itu membesar, keadaan sekeliling di rumah mereka, keadaan keluarga, environment family itu tersebut, bagaimana keadaan mereka. Dan kalau kita lihat kepada cultural factor, kalau kita lihat di Malaysia ni, kita terdapat banyak culture, banyak kepercayaan. Jadi mereka mempunyai beberapa stigma ataupun beberapa kepercayaan yang sebenarnya boleh membawa kepada masalah personality diri. Okay. Dan yang terakhir adalah trauma. Lebih boleh dikatakan apabila kita bercakap tentang trauma adalah childhood trauma. So mungkin pada masa mereka masih muda, masa individu itu masih muda, mereka mempunyai trauma-trauma yang tidak diselesaikan, tidak di-overcome, unresolved trauma. So, bila perkara itu dibawa sampai mereka membesar, itu boleh menyebabkan mereka mengalami personality disorder tersebut. Sebagai contoh, saya boleh katakan apabila tentang childhood trauma, contohnya sekiranya individu tersebut mengalami penderaan ataupun bully semasa mereka masih muda, masih kecil, masih kanak-kanak. Jadi apabila trauma daripada itu tidak diselesaikan, tidak diatasi, apabila mereka membesar, boleh ada peluang mereka mengalami avoidant personality disorder kerana mereka akan cuba untuk mengelakkan diri daripada keadaan sekeliling, kehidupan sosial, kerana mereka takut perkara itu akan jadi balik kepada mereka. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana seseorang boleh mengalami personality disorder. Terdapat juga banyak sebab actually kenapa someone itu boleh mengalami personality disorder. Okay, so itu merupakan 4 personality disorder yang saya boleh kongsikan. Seterusnya, kita lihat kepada apakah kesan-kesan personality disorder kepada diri mereka. Okay. Jadi apabila kita melihat kepada kesan-kesan personality disorder, yang pertama jelas sekali seperti apa yang dari awal lagi saya kongsikan, mereka akan mempunyai masalah untuk membina hubungan. Okay. Walaupun mereka dapat membina hubungan dengan kawan ataupun hubungan percintaan ataupun hubungan keluarga itu sendiri, mereka akan menghadapi masalah untuk mempertahankan hubungan itu ataupun stay in the relationship begitu. Kerana personality disorder yang mereka mengalami itu akan trigger diri mereka dan simptom-simptom akan trigger diri mereka dan
itu akan menyebabkan mereka mempunyai masalah untuk membina hubungan. Okay. Seterusnya adalah sense of self, iaitu kepercayaan kepada diri mereka sendiri, self-confidence, self-esteem, semua akan berkurang kerana mereka mempunyai personality, mereka mempunyai ciri-ciri personality yang boleh dikatakan negatif, okay, boleh dikatakan negatif, dan itu akan menyebabkan self-confidence mereka kurang, self-esteem mereka kurang, self-esteem mereka kurang, dan mereka itu yang akan menyusahkan mereka untuk menjadi seperti yang lain, berkomunikasi dengan yang lain, communicate dengan yang lain. So, sekiranya anda tertanya-tanya, boleh ke mereka ni berubah? Boleh ke mereka yang mempunyai didiagnose personality disorder ini, dapatkah mereka kembali seperti orang lain semestinya? Peluangnya adalah sangat tinggi. So, apakah treatment yang boleh mereka lalui? Yang pertama adalah psikoterapi. Okay, psikoterapi adalah perkhidmatan kaunseling. Okay, psikoterapi merupakan perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan kepada individu-individu yang mengalami masalah personality untuk datang ke sesi kaunseling dan berkongsi tentang masalah personality yang mereka alami. Mungkin satu perkara tentang mereka yang mengalami personality disorder, mereka tidak tahu sebenarnya mereka mempunyai apa masalah pada diri mereka sendiri. Sebagai contoh, kalaulah kita sakit, kalau kita jumpa doktor, baru kita tahu apa masalah, apa sebenarnya ubat yang sesuai, ataupun apa sebenarnya sakit kita ni, kenapa kita boleh demam, adakah kita kena viral infection, ataupun kita just demam biasa-biasa. So, sama macam tu, bila klien yang mempunyai personality disorder, bila mereka berjumpa dengan psikoterapi, mereka menghadiri sesi kaunseling, mereka akan tahu apakah masalah mereka sebenarnya, apa yang mereka menghadapi. Berdasarkan simptom-simptom yang dikongsikan semasa sesi kaunseling, kaunselor dapat tahu apa sebenarnya masalah personality yang mereka hadapi. Dan seterusnya, selain daripada itu, sebuah lagi pilihan yang boleh individu tersebut pilih adalah dari segi medication. So, kalau anda lihat, anda lihat, mesti anda sangat familiar sekarang ni, terdapat banyak medication yang membantu untuk emosi, kawalan emosi, dan untuk regulate emotion mereka, dan kurangkan aktiviti minda macam tu kan, untuk supaya mereka lebih relax. So, mereka juga boleh memilih untuk mengambil medication. Okay? Jadi, kesimpulannya, apa yang saya boleh katakan adalah personality disorder ini merupakan masalah yang agak common, boleh dikatakan agak common yang berlaku antara kita. Tapi kita takkan dapat melihat sebenarnya mereka mempunyai masalah apa selagi mereka tidak seek for professionals. Okay, so sebagai contoh kaunselor ataupun psikiatrik ataupun psikoterapis, dan sebab mereka akan nampak seperti yang lain juga. Okay, jadi dan seperti yang saya katakan, janganlah anda rasa diri anda mempunyai personality disorder bila anda just sebenarnya celaru dengan personality diri anda. So, sekiranya anda ingin tahu lebih, datanglah ke unit kaunseling dan kerjaya. Kaunselor-kaunselor di sana boleh membantu anda untuk mengenal diri anda dengan lebih mendalam. Di unit kaunseling dan kerjaya, kami juga menyediakan inventory personality yang boleh membantu diri anda mengenali diri anda lebih mendalam. Okay. Sekian saja daripada saya. Semoga video ini dapat memberi info yang banyak kepada para penonton. Sekiranya anda ingin mendapat tahu lebih tentang personality disorder, bolehlah anda melakukan bacaan sendiri, dan terdapat banyak buku-buku sebenarnya yang bercakap tentang, berkongsi tentang personality disorder. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.